Masa bila UMNO bersama dengan PKR? Jadi, kamu membuat naratif yang bukan-bukan. Kemudian, yang menyertai parti kamu sekarang ini, kononnya sokongan apa semua, mereka meninggalkan PKR untuk menyokong Perikatan Nasional. Tidak ada pun nak kata sokong Barisan Nasional, UMNO. This is reality, brother. Dan sekarang ni, kamu sedang meminang wakil-wakil daripada DAP. Adakah UMNO yang pergi pimpin? Adakah UMNO yang pergi meminang atau minta DAP sokong kita? Tak ada. Dan belum ada dalam sejarahnya. Tapi lain tak ada naratifnya. No. Anwar, no PKR, no DAP. Tahu-tahu kamu meminang Natrah daripada parti PKR. Saya kata ini kamu nak membohong apa lagi? Sabah malam dulu dalam 2-3 minggu sebelum ni, please jagalah UMNO mestilah bersama dengan PBM. UMNO pas dengan PBM demi penyatuan bangsa. Saya kata penyatuan bangsa bondanya bila kamu ada kat dalam tu parti daripada ini parti gerakan. Dan parti kamu sendiri pun bukanlah parti bangsa yang sebangsa. Tak ada. Jadi kamu nak mengutarakan persoalan, nak memutarbelitkan supaya rakyat pening. Dan sebab itu saya memberi pencerahan Sabah malam supaya rakyat faham. Supaya jangan kamu putarbelitkan keadaan. Jangan kamu putarbelitkan kenyataan. Realitinya, kamu bukan parti yang boleh menjadi juara untuk menyatu padukan bangsa. Ni bila-bila kita UMNO tidak bersama lagi dengan PBM. Terus keluar kenyataan. Sedihlah, kecewalah, penyatuan bangsa tidak terlaksana. Nak disalahkan pada UMNO. Ini masalah sebenarnya. Anda ni semua sakit kepala sebenarnya. Orang macam Syahidan Kasim ni orang tengah tenat ni saya fikir. Perlis is concerned. Badan Perhubungan Perlis tetap bekerjasama dengan PBN. Kamu dapat keputusan begitu? Apa kamu menentang keputusan daripada Perhimpunan Agung UMNO? Apa kamu menentang daripada keputusan daripada Majlis Tinggi? Kalau kamu menentang, kamu boleh diambil tindakan disiplin. Ini realiti saudara. Kalau nak main parti, orang Kelantan kata, kalau nak main parti atau berpolitik, kena ikutlah tata krama parti. Kamu jangan ingat kamu lebih besar. Memanglah kita tahulah kamu dipilih sultan bukan musanggah. Tapi UMNO ni, warga UMNO ni ramai. Warga UMNO mengerti tingkah laku kamu. Kenapa kamu buat benda begitu? Saya jadi marah. Sepatutnya buatlah kenyataan, kita tunggu dan lihat keputusan seterusnya. Tiba-tiba kamu nak sanggah Majlis Tinggi, seolah kamu lebih hebat dari Majlis Tinggi. Who are you? Kamu bertanding Majlis Tinggi pun kalah. Tiba-tiba kamu nak menyanggah Majlis Tinggi. Itu ehsan Presiden lantik kamu sebagai Ketua Perhubungan Negeri Perlis. Jemput kamu sebagai Eagle of Show. Datang mesyuarat. Tiba-tiba nak tunjuk kamu lebih besar lagi. Ini gambaran saya nak bagi tahu pada ahli-ahli UMNO. Ya, bahawa orang macam ini memang tak boleh pakai. Kalau inilah keadaannya. Tiba-tiba buat kenyataan yang begitu bongkak. Yang menyinggung. Saya rasa dia buat begitu menyinggung kita semua. Kita meletakkan kepercayaan kita pada pimpinan UMNO di ibu pejabat. Kalau kamu tak senang, bincanglah dalam tu. Macam Datuk Anwar Musa. Kalau kamu rasa tak senang, berjumpa dengan Presiden. Kenapa tak boleh? Kenapa dengan hanya surat yang kamu dapat? Kamu dapat dari mana surat tu? Satu hal lagi. Sebab surat itu adalah surat sulit dan persendirian. Kalau sulit dan persendirian ini antara Presiden UMNO dengan Presiden PBM. Tiba-tiba kamu sebagai ahli UMNO, kamu yang dapat. Siapa yang bagi? Kalau surat itu kamu dapat daripada tangan Tan Sri Muhyiddin Yassin, mestinya Tan Sri Muhyiddin Yassin orang tak boleh dipercayai. Dia tak boleh dipercayai sebab ini surat persendirian. Kalau saya dapat surat daripada saudara, saya akan simpan. Oh, ini surat persendirian. Saya simpan. Ini tidak bagi. Viral semua. Tujuannya apa? Tujuannya lain tidak nak menyerang Presiden UMNO. Jadi kononnya kalau dengan serang Presiden UMNO, maka orang UMNO lain akan duduk. No way. Warga UMNO yang ada maruah, kita tidak akan berpaling lagi. Keputusan kita dah buat di peringkat cawangan. Kita dah buat di peringkat bahagian. Bagi UMNO, warga UMNO tidak akan berpaling lagi. Tak payahlah kamu nak bujuk kita. Tak payahlah kamu nak gertak. UMNO tak pernah takut dengan gertakan. UMNO tak pernah takut dengan ugutan. Bukan kita tak pernah kena ugut. Macam-macam warga UMNO kena ugut. Dulu waktu pilihan raya apa semua ada juga.
Ketua Puteri kena yang kena serak kain. Ingat, di Kedah. Pimpinan Puteri nak kempen dekat kampung-kampung semua tu, di Kedah kena serak kain. Bukan tak kena. Warga UMNO, dia kekal istiqamah. Warga UMNO bila ada perjuangan, jangan lupa pertandingan pilihan raya di Tanjung Piai. Kakak tu dalam hujan masih lagi terus untuk menggamit keyakinan rakyat untuk menyokong UMNO Barisan Nasional. Ini warga UMNO. Semangat UMNO berbeza dengan parti lain. Sebab itu saya katakan UMNO ini ada perjuangan. Roh UMNO ini berbeza. UMNO memerdekakan negara. UMNO mengisi kemerdekaan. Soal ada pemimpin yang tak betul, okey, kita terima. Sebab tidak ada sesiapa pun atas nama manusia yang tidak melakukan kesilapan. Sebab itu bila kamu kata UMNO sombong, saya marah. Apakah kamu tidak sombong? Apakah kamu tidak angkuh? Apakah kamu merasakan kerana presiden kamu jadi Perdana Menteri, kamu boleh buat sembarangan dengan UMNO? Apakah ini balas jasa kamu pada UMNO yang menyokong kamu jadi Perdana Menteri? Ngerti ini persoalan. Dan mereka yang bersekongkol ni nak mempertahankan apa hal? Saya tak tahu. Ahli PBM tak banyak songnya, tiba-tiba ahli UMNO pula yang mempersoalkan. Soal kita nak memutuskan hubungan dengan PBM. Kalau Saudara Hamzah yang bercakap, okeylah kita terima lah sebab dia parti dia. Kalau ini Mat Jogan ke, nak kata kita, okeylah dia nak puas hati dia. Tapi bila Tazi Anwar Musa, orang macam ni Syahidan Kasim, dia berada ke depan membela parti PBM. Kamu ni parti mana? Ini keadaan dia. Saya hairan. Terus terang saya katakan bahawa mereka ni, saya tak tahu nak gelarkan apalah. Dan saya gelar lebih-lebih kurang marah pula. Dan saya berkali-kali mengatakan, apakah mereka reda melihat pencaturan macam apa dilakukan oleh Taqiyuddin? Orang ternyata derhaka, saudara. Seorang peguam semalam menghantar kiriman pada saya. Dia kata tindakan Taqiyuddin adalah derhaka. Saya nak baca mana dia tadi. Dia kata tindakan tidak untuk membolehkan supaya Parlimen bersidang adalah satu tindakan derhaka terhadap Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Ini bukan saya kata, ini lawyer yang bercakap. Saya ini banyak sangat ini. Ni si Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang menguruskan hal ehwal undang-undang memaklumkan tiada persidangan Parlimen diadakan pada tempoh terdekat dalam keadaan negara masih di bawah proklamasi darurat. Bahkan Taqiyuddin memberi alasan data dan sains bahawa ramai dalam kalangan ahli Parlimen berisiko dijangkiti wabak COVID-19 jika Parlimen bersidang. Alasan dia lah, menurut Peguam Zulhazmi Sharif, alasan data dan sains Taqiyuddin mengenai risiko jangkitan tidak bersandarkan bukti, hanya dihamburkan secara sambil lewa. Katanya alasan bahawa tiada undang-undang perlu digubal dan dibahas juga penipuan yang nyata kerana ordinan darurat sendiri memperuntukkan bahawa ordinan akan dibentang di Parlimen menurut pasal 3 perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Lawyer bercakap, alasan tidak masuk akal dan gila ini jelas membuktikan kerajaan minoriti Kebanggaan Orang Melayu Islam ini jelas bercanggah dengan undang-undang yang mereka sendiri gubal. Malah jelas menderhaka titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang di-Pertuan Agong. Ini kata lawyer. Kerana dia kata ini sesuai dengan peruntukan 14 dalam kurungan 1 dan kurungan B, iaitu Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 yang memperuntukkan bahawa Parlimen hendaklah dipanggil bersidang, diprorok dan dibubarkan oleh Pertuan Agong pada satu tarikh yang difikirkan sesuai. Ini kenyataan. Jadi kamu sudah menyanggah keputusan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Tambahnya, Istana Negara bertitah Parlimen boleh bersidang berdasarkan peruntukan ordinan yang digubal kerajaan, tetapi kerajaan berfikiran Parlimen pula tidak boleh bersidang. Jelas bahawa kerajaan ini katanya tidak menghormati undang-undang yang mereka sendiri gubal, malah telah jelas menunjukkan mereka telah secara tipu daya menasihati yang di-Pertuan Agong tentang darurat dan undang-undang.
Mereka menasihati istana agar darurat diisytiharkan bagi melawan pandemik, dan mereka juga menasihati istana mengisytiharkan ordinan. Kedua-duanya tidak diguna dan tidak dipatuhi mereka sendiri. Ini bukti penderhakaan tahap tertinggi oleh kerajaan terhadap istana negara. Istana dipermainkan sebegitu rupa demi kelangsungan kuasa mereka tanpa memperdulikan nasib negara dan warga. Helah dan penipuan ini akan berterusan selagi mereka berkuasa dan demi kuasa mereka. Ini adalah kerajaan minoriti derhaka, katanya. Ini keadaan. Saya tak tahu, bukan saya nak apa ini, apa sebarangan. Dapatan saya cakap dari peguam, tentulah dia tahu dari segi aspek perundangan dan perlembagaan. Dia sebenarnya yang dia takut kenapa? Kalau betul lah anak jantan, okey, tak apalah. Saya nampak persidangan ini tidak akan dilaksanakan sehingga pilihan raya. Adalah satu benda yang malam. Satu benda yang malam. Kalau persidangan parlimen tidak dilaksanakan sehinggalah sampai 1 Ogos, di mana Perdana Menteri akan memanggil pilihan raya umum. Jika ini berlaku, bagi saya, rakyat harus merasai bahawa mereka sudah ditipu. Kerana dah siap kita hantar wakil rakyat kita. Saya tak ambil kisah sama ada wakil rakyat datang daripada DAP ke, datang daripada PAS ke, datang daripada warisan ke. Saya menyantuni mereka sebagai wakil rakyat. Betul, sebagai ahli UMNO kita berkempen. Bila ada pilihan raya, undilah calon daripada UMNO, calon daripada Barisan Nasional. Kalau rakyat di situ memutuskan untuk menyokong dan memberi undi kepada calon mereka, kita kena hormat. Bagaimana kita kata, berilah calon daripada Parti Barisan Nasional, MCA, bertanding di Kepung. Bila result keluar, calon di Kepung itu bukan daripada MCA, daripada DAP. Kita kena menghormati. Kita kena menghormati, itu keputusan rakyat Kepung. Begitu juga dengan ahli Parlimen UMNO yang lain. Mesti disantuni, mesti dihormati kerana mereka mewakili warga yang di mana mereka sebagai ahli parlimen. Kalau dia bertanding di Semeru misalnya, Datuk Isyamuddin, okey, saya marah secara peribadi. Tetapi saya tak boleh marah dia sebagai ahli parlimen. Sebab rakyat Semeru menyokong beliau. Saya tak boleh nak marah kepada Syed Ibrahim di Ledang, walaupun saya nakkan Hamim Samuri. Walaupun kita berkempen sudah Datuk Amin Samuri, mantan Timbalan Menteri, tapi dia kalah dengan Datuk Syed Ibrahim. So, tapi kita kena hormat, itu keputusan warga Ledang di Johor. Jadi beliau perlu dihormati. Tak bolehlah kita buat sembarangan. Kita mungkin bertelagah, kita mungkin tidak sealiran fikiran, tetapi kehendak rakyat di kawasan itu perlu disantuni, perlu dihormati. Jadi dalam keadaan begini, saya hairanlah apa prinsip yang digunakan pakai oleh ahli parlimen, oleh pimpinan dalam Parti Pribumi Bersatu yang mentadbir negara hari ini. Nah, dan kita malangnya ahli UMNO menyokong tindakan yang begitu kelam kabut. Ahli-ahli UMNO menyokong, bukan warga. Ahli-ahli parlimen UMNO menyokong tindakan sembrono Menteri Undang-Undang yang menyatakan bahawa kabinet menasihati agung. Kalau kabinet menasihati agung, termasuklah anda semua. Jangan pula kata, no, itu Taqiyuddin. Tak, ini Tan Sri Muhyiddin punya keputusan. Tak boleh. Kalau anda tak bersetuju, bersuara. Kami dengan ini menyatakan bahawa kami tak bersetuju. Itu sepatutnya berlaku begitu. Tidak anda lakukan. Jadi bagi saya melihat Parti Pribumi ini yang kecil boleh menggerunkan warga ahli parlimen UMNO. Yang ini saya tak boleh nak fikir. 42 ahli UMNO boleh takut, boleh gementar untuk menyatakan suara kebenaran. Kita bukan nak menyanggah Perdana Menteri for the sake of menyanggah Perdana Menteri, tidak. Kalau dilihat tindakan kerajaan itu tak betul, dia kena bersuara. Ini suara rakyat, dia mewakili rakyat. Sebab itu saya hairan kenapa warga PAS senyap sepi. Saya bukan nak nak menuduh dan sebagainya, tetapi ahli parlimen saya tengah tunggu ni
Saya nak tunggu dapat berjumpa dengan Datuk Abdullah Sani daripada Parti Keadilan. Kawan saya jumpa dia, saya akan cakap, Yang Hormat, kenapa Yang Hormat tak mau pernyataan? Yang Hormat sebagai ahli parlimen, you should come up with a statement. Saya tadi cari jalan, rupanya Yang Berhormat Datuk Seri Zahid ada perbicaraan kes hari ini, tak dapat nak bercakap dengan dia. Dan saya berjumpa dengan saudara Pak Ashraf Bajudi, dia pejabat UMNO. Rupanya hari ini ada mesyuarat Barisan Nasional, Pergerakan Pemuda Barisan Nasional. Saya berjumpa dengan Nicole Wong, Ketua Pemuda. Saya berjumpa dengan Ketua Pemuda MIC. Yang saya bercakap terus terang sekali, you all anak muda mesti ke depan. Anak muda sekarang ni, now ternyata bahawa pimpinan yang ada di atas ni selalu bobrok dengan kepimpinan. So it is your time. Nyatakan pendirian. Jangan takut. Saya nak jumpa Datuk Abdullah Sani, saya nak kata anda selalu kononnya hebat. Reform. Kenapa tak bersuara? Takkan dibiar begitu saja. Sepatutnya saya sebagai ahli parlimen, saya nak bagi tahu saya mewakili ahli parlimen Kapar. Rakyat warga Kapar tidak bersetuju. Kalau semua wakil rakyat menyatakan begitu, saya tidak yakinlah Perdana Menteri boleh melaksanakan begitu terus. Dan saya juga nak blame, sebab itu saya menyalahkan semua. Tak boleh saya kata satu orang. Tapi kerana ahli parlimen yang ramai adalah ahli parlimen UMNO. Saya mempunyai local standard. Saya ada jurisdiction untuk bercakap soal itu kerana saya warga UMNO. Tentulah saya kecewa bila ahli parlimen saya tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang sepatutnya dia lakukan. Dan tentulah saya lebih kecewa apabila ada pimpinan daripada UMNO yang mempertahankan dan menyokong parti yang dilihat. Yang dilihat untuk memperkecilkan UMNO. Orang macam Datuk Anwar Musa, orang macam Datuk Syahidan Kasim, dia mempertahankan. Tentulah saya kata, saya ni ahli UMNO. Soal saya menyokong ke, saya mengundi atau tidak waktu pemilihan, soal lain. Saya ada hak untuk bercakap kepada mereka daripada ahli parlimen UMNO. Begitu juga mereka sebagai ahli parlimen yang berada dalam kabinet, mereka berhak untuk bersuara. Mereka mesti menyatakan pendirian kepada Perdana Menteri. Mesti menyatakan pendirian kepada Jemaah Menteri. UMNO tak setuju. Dan kalau dia main-main, kalau dia kata keluar buat kenyataan, saya nak bagi tahu. Sebab dulu, waktu dulu pemimpinan dulu, ada menteri tak setuju, dia keluar. Saya tak setuju. Di sinilah kadang-kadang saya lebih menghormati orang macam Sami Belu. Saya tak nak bersetuju. Ini semua cerita karut punya cerita. Dia belum cakap. Sebab ini kebebasan demokrasi untuk bercakap, untuk menyatakan pendirian. Kenapa ahli parlimen UMNO tidak menyatakan pendirian? Yang ini saya katakan akhirnya rakyat akan marah. Saya nak cakap pada Presiden, orang macam ni tak payah lagi dicalonkan. Enough is enough. Mereka untuk berada di situ lain tak ada, untuk membesarkan perut je. Kerana dapat jawatan sebagai menteri, terus diam, sunyi sepi. Ini budaya apa? UMNO tidak pernah takut untuk menyuarakan suara kebenaran. Dari dulu lagi. Kalau UMNO dulu boleh berani menyanggah British, boleh menyanggah penjajah, UMNO berani. Yang Muhammad boleh Tengku Abdul Rahman, kerana situ jumpa pengganah yang hebat, Camping. Tengku Abdul Rahman turun berjumpa face to face dengan Camping. Kenapa ahli UMNO yang sekarang ni duduk dalam parlimen, duduk dalam kabinet, tak berani bercakap dengan Perdana Menteri? Ni what type of leader you are? Ini yang saya marah. Jadi soal apa-apa parti pemimpin memang kita sekarang dah keputusan peringkat akar umbi. Jangan nak tanya saya mana akar umbi, tunjukkan saya mana akar umbi. Cek berapa banyak cawangan, berapa banyak bahagian. Ini jelas. Dulu kalau saya cakap dengan Datuk Anwar Musa, dia kata, mana je akar umbinya? Show me. Where is akar umbi yang tak setuju? Dulu, sekarang ni lain pula cakap. Mana boleh? Betul, saya siapa ni sunyi sepi ya, saudara saudara Yusri Yusof. Mereka sunyi sepi. Tak berani bersuara. Adakah kerana kamu bersuara itu gaji kamu dipotong? Tidak. Apakah kerana kamu bersuara itu kamu tidak akan lantik sebagai menteri? Tidak. Dalam keadaan sekarang ni dia terpaksa. Tetapi apabila datang sahaja beberapa orang pemimpin atau ahli-ahli parlimen daripada parti bukan UMNO, kalau mereka percaya sekarang ni usaha dalam jual beli sekarang ni sedang berlaku. Kalau ini boleh berlaku, maka anda akan jadi dagai tua. Anda akan jadi pondan tua yang tak ada nilai di mata mereka. Anda lebih teruk daripada kupang tembaga. Tunggulah masanya. Razid Arifin, nah, saya tidak bersetuju
amat mengecewakan saya kepada kalangan ahli parlimen saya. Sebab itu, masa akan datang, kita kena tukar. UMNO harus menurunkan calon yang benar-benar berjiwa kental. Sebab itu, saya tidak hairan kenapa anak-anak muda menuntut supaya masa akan datang, berilah peluang pada anak-anak muda bertanding. Kenapa? Kenapa mereka dah bosan melihat pimpinan the warlord, the so-called warlord ini, mereka lah seorang yang hebat bertanding, tapi akhirnya tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Sebab itu saya ada kawan-kawan bertanya, Datuk, kalau you katalah takdir, insya-Allah UMNO memerintah, apakah you akan berada dalam kerajaan? Saya kata no. Saya tidak akan berada dalam kerajaan. Saya tak bersetuju, saya tetap tidak bersetuju. Apa yang saya mahu nanti, saya kata terus terang saya cakap, apa yang harapan saya, kalau UMNO yang memerintah nanti, saya akan pastikan saya terus menyuarakan suara rakyat. Kalau menteri itu yang dilantik, dia tak buat kerja, menyang dia saya kerjakan. Itu saya punya impian dan harapan. So jangan fikir bahawa apa yang saya buat setiap malam ini untuk mencari tempat. No way. Saya mau menjadi sebagai seorang ahli UMNO yang ada wibawa, yang menegur tanpa takut dan ragu. Without fear and favor, I will criticize kalau mereka yang tak melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Mereka yang khianat, kita akan balon dia saman malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi malam esok.